Kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So revision for e-test Oktober. Kita mula dengan tajuk linear law. Linear law. Question number 2. Okay, question number 2. Dia beri table ini. Okay, soalan dia beri table ini. Kemudian dia minta soalan A, dia suruh construct a table for the values of log Y. Dia tak suruh kira lain lagi. Dia suruh cari, suruh bina satu jadual bagi nilai-nilai log Y. So A, awak buat sahaja table untuk log Y. Tekan calculator log to the base of 10, Y ni ambil sini. Okay. Saya lebih suka salin balik XY. Ada murid kesalahan yang saya pernah lihat, dia salin juga bagus tapi dia salah transfer nilai. Jadi bila sini salah, ini salah. Okay, bila ini salah, ini salah. Jadi sayanglah. Terus tak dapat markah. Okay. Kemudian titik perpuluhan pastikan seragam. Yang ini pun murid selalu hilang markah. Titik perpuluhan pastikan seragam. Kalau dia untuk tajuk ini linear law, pastikan you letak 2 titik perpuluhan seragam. Contoh yang ini, ada murid dia tulis 1.1 only. 1.1. Yang lain semua 2 titik perpuluhan, di sini dia buat 1.1. Terus salah, N kosong. Okay, N kosong. Kena buat seragam titik perpuluhannya. Okay, tulis 2 titik perpuluhan setiap satu. Jadi saya semak jawapan saya sekali jalan. Setuju. Yang ini semua betul. Bila semua betul, baru dapat N1. Semua betul, baru dapat N1. Senang saja nak dapat markah N1. Tapi senang juga salah. Sebab murid tak tulis dengan betul, mengikut bilangan titik perpuluhan yang betul. Okey. Soalan yang seterusnya. B. Okey, soalan B. Plot. Plot log Y against X using a scale 2 cm to 1 unit. Okay, B dia suruh plot graph. Okay, saya plot graph. 2 cm. Kalau tak nampak bagi tahu sebab screen laptop saya tengok soalan. Jadi saya tak nampak pancaran yang sebenar dalam Google Meet macam mana. So kalau tak nampak bagi tahu Okay, dia suruh plot log Y. Log Y maknanya paksi Y, log Y against X, melawan X. Mengguna skala yang diberi, mesti guna skala yang diberi. Kemudian saya dah tanda, tanda setiap satu. Kalau tengok di sini, sebenarnya graf saya ni, satu ni tak kena. Sebab saya guna marker tebal, jadi nampak seolah-olah semua kena. Tak, saya guna pensel. Sebelum saya guna marker ni, saya guna pensel. Yang tak kena 2. Ini bawah 1. Atas 1. Okey, dalam melukis graf, saya nak ingatkan pada awak, mesti sentuh sekurang-kurangnya 3 titik. Apa poin-poin yang saya sebut dekat awak ni, awak catatlah di mana-mana sebagai peringatan. Untuk melukis graf linear, bilangan titik minimum yang diperlukan ialah 3 titik. Bermaksud kalau awak lukis garis lurus hanya guna 2 titik, ada murid pernah beritahu, cikgu kita tanda guna atas dengan bawah je kan, lepas tu kita garis kan. Jadi confirm betul dah kan? Tak. Tak semestinya. Mesti guna sekurang-kurangnya, mesti kena sekurang-kurangnya 3 titik. Okay? Kalau you garis hanya 2 sahaja, menggunakan 2 titik saja, salah. Kena 2, yang lain tak kena, salah. Okay, kemudian mesti pastikan dia balance. Balance maknanya kalau sini tak kena, bawah 1 tak kena di atas. So dia balance.
Boleh jadi juga kadang-kadang semua tepat kena, satu je tak kena, sikit aja lari. Boleh jadi itu juga. Okay. Tapi pastikan you cari the best fit. Okay. Itu 3 markah. Di mana markah dia? Saya rujuk pada skema. Okay, kalau skema dia buat dot-dot tau. Dia punya tanda. Saya buat pangkah. Saya lebih suka tanda pangkah. Lebih jelas. Okay. Pemarkahan dia. Correct exists and uniform scale. All point are correct. K1. Exist betul. Guna apa yang dia nak. Semua titik awak plot betul. Baru dapat K1. Satu titik plot salah, K0. Okay. 6 point plotted correctly. Oh, ada lagi pula di satu. 66 betul. N1. Kemudian, draw line of best fit. Best fit yang kita lukis ni, yang awak lukis tu. Best fit. So, itu lagi satu. N1. So, 3 markah. Ada pernah skema dia salah satu akan tolak satu markah. Dia macam tu. Kalau kata salah satu point awak plot salah satu, mungkin akan tolak satu markah saja, tak tolak dua. Ada juga macam tu skema. Okey dah, saya dah draw. Selesai. Lagi satu nak ingat, maaf. Paling penting, mesti ada y-intercept. Tak ada y-intercept, salah. Mesti ada y-intercept, pintasan y. Ramai murid lukis tak ada y-intercept. Salah. Mesti ada y-intercept. Tak ada y-intercept, salah. Ini penting, 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 penting. Allah. Goyang dah kamera saya. Langgar. Okay, next. C. Using the graph in 8B, menggunakan graph, cari nilai A, B dan A, B dulu A dan B. Okay, kat situ baru kita mula nak kira. Baru kita nak tukar kepada linear law. Okay, kat sini baru kita nak tukar kepada linear law. Okay, dia beri y equal to A, 1 minus B power of X. Okay, yang ini kita logkan kedua-dua belah sebab dekat soalan kita ada log. Jadi kita logkan kedua-dua belah. Log Y, log A times 1 minus B power of X. Okay. Ini darab. Bila darab dia jadi tambah. Okay, darab dia jadi tambah. X ini bawa depan. X bawa depan. Saya susun kepada linear law. Saya susun kepada linear law sebab linear law adalah Y equal to MX plus C. Y equal to MX plus C. Jadi Y, M ni saya letak depan dalam kurungan supaya saya tak nak confuse. Okay, X ini dia single log A to the base of 10. Okay, kemudian kita nak M. Dia nak C, soalan A1. Saya tulis soalan A1, dia nak C1 dia nak jawapan A. Jadi kita tulis ikut nombor soalan yang betul. Okay. Dia beri sini log A to the base of 10 equal to C. Ini adalah pintasan Y. Pintasan Y. Saya lihat pada graf saya, pintasan Y adalah 0.16. Sebab tu kata pintasan Y penting. Mesti ada. Wajib ada. Mesti ada pintasan Y. Okay. Jadi saya samakan balik. Ini sama dengan 0.16. Jadi A sama dengan 10 kuasa 0.16. So dapat nilai A 1.4454. Okay, kalau saya lihat pada skema. Okay, kalau awak perasan dekat skema, kalau yang dah tengok. Dia bagi Julai, nilai A itu daripada 1.40 hingga 1.58. Jadi saya punya dalam Julai ini, dalam range A ni, jadi betul. Okay.
Permakahan dia. Dia kata guna C sama dengan log A to the base of 10. Okay, yang ini. Saya guna ini. Ni K1. Di sini K1, jawapan akhir ini N1. Yang ini yang saya kata, memang jawapan pada skema akan ada range begini. Sebab dia akan rujuk pada graf awak. Kalau graf awak mungkin lain sikit daripada saya, jawapan awak akan lain sikit. Okay, dekat jawapan yang diberi pun, jawapan dia pun mungkin tak sama tepat macam saya. Saya beri 4 titik perpuluhan. Okay. Hanya pada sini saya letak 2 titik perpuluhan. Yang ini saya letak 4 titik perpuluhan. Lebih selamat. Okay. Okay, C2. Dia nak suruh cari B. C2. Dia nak suruh cari B. Kita tahu ini log 1 tolak B to the base of 10 ini sama dengan M. Ini sama dengan M. Jadi M adalah gradient. Saya cari gradient. Okay, saya cari gradient. Saya guna titik yang mana? Saya guna titik yang paling atas, yang paling kena. Dia mesti ambil titik yang kena pada line Jangan ambil titik yang tak kena line. Ambil titik yang kena line. So saya ambil titik atas dengan titik paling bawah supaya saya dapat membina segitiga yang besar. Satu segitiga yang besar. Jadi saya ambil titik ini, saya ambil titik ini. Okay, saya plot ini, saya guna koordinat yang ada di sini tadi. Mungkin nak selamat, awak boleh tulis di sini. Sekejap. Supaya awak tak confuse, awak ambil nilai mana kan. So nak selamat, awak tulis sini apa koordinat ni. 6, 1.31. Lagi satu di sini, 1 dengan 0.34. Okay, maknanya awak akan ambil 2 nilai ni. 1.31 tolak 0.34. Kemudian per dengan 6 tolak 1. So dapat M sama dengan 0.1940. Belum habis lagi sebab M ini bersamaan dengan log 1 minus B to the base of 10. Jadi log 1 minus B to the base of 10 equal to 0.1940 yang saya kira M tadi. Ini 1 minus B, 10 to the power of 0.1940. Okay, 10 to the power of 0.1940. Nak dapat ini tekan shift lock pun boleh. Dapat yang ini bacaan ni. Okay, dapat sini. Kemudian saya tolakkan. B dapat negatif 0.5631. Okay, dia bagi range dia. Dia bagi range jawapan B daripada negatif 0.51 lepas tu negatif 0.23. M dia ambil 1.10.56. Sekejap saya kira balik saya punya gradient. Bahagi dengan 5. 0.194 shift log 0.194 1.56. Okay. 1 tolak answer. Negatif 0.56. Saya dapat negatif 0.56. Betul lah. Tapi dia bagi range dia negatif 0.51. Okay, kita tengok pula graf. Sebab saya punya jawapan tak sama dengan dia. Sekejap saya tengok graf dia. Oh. Okay, kalau tengok graf dia, yang tak kena yang ini. Ini dengan sini. Okay, graf dia yang tak kena ini dengan sini. Tapi graf saya yang tak kena ini dengan sini. Graf dia tak kena ini dengan sini. Jadi dia tak boleh ambil yang tak kena. Saya sebab yang ini kena. Jadi saya ambil yang ini. Nanti kalau awak buat, Zilin dah buat soalan satu ni. Unmute Zilin kalau jawab. Dah. Dah, Zilin dapat berapa?
Also about 0.5 and with teacher same with teacher. Also the first one and the last one. So But my one is negative 0.57 like that. So saya rasa mungkin graf dia pun mungkin dah lari sikit ni. Graf dia pun mungkin ada silap sikit kot. Okay? Siapa lagi yang dah buat tadi? Jasmine buat dah nombor 1. Dah cikgu tapi salah. Salah dekat mana? Salah dekat jadual tadi. Awak-awak dah salah dah. Sebab apa? Awak guna apa? Saya salah salin maklumat, lepas tu salah semua. Baru sebut kan? Ada dah. Itu sebagai pengajaran Jasmine. Tak apa. Nanti dalam exam hati-hati. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Tu kena buat baru kita tahu kita akan silap kat mana. Jadi dekat kesilapan tu kita kena hati-hati. So di sini K1, di sini N1. Okay, kemudian last question. Soalan dia. Y bila X sama dengan 4.5. Baik, ini pun ramai murid silap. Dia careless. 4.5. Pastikan awak buat dotted line. Kemudian bawa ke graf dan bawa ke kiri. Bacaan ini adalah log Y, belum Y lagi. So ini adalah log Y. Bila sini log Y, okay, saya dapat ini log Y saya 1.2. Kita nak, soalan dia nak Y. So Y sama dengan 10 kuasa 1.2. Dapat jawapan 15.8489. Dia pun range dia pun lain. Dia bagi range dia Y daripada 10.2 hingga 12.6. Zinling dapat berapa yang C3 Zinling? This one I think I did wrong already. I substitute wrongly. Okay. Bagus. Bukan bagus sebab salah. Bagus sebab berlaku kesalahan tu kita dapat ingatkan kawan-kawan. Dapat ingatkan saya juga. Ya, ada murid dia guna substitution. Kelas, bila soalan dia kata from graph. So, mesti guna graph. Jadi awak, apa bukti awak guna graph? Ini, dotted line ini. Ini adalah bukti awak guna graph. So, bila you guna graph, you terus baca sini. Kesalahan pertama, murid tadi dia terus ambil sini jawapan, salah. Kesalahan kedua tadi macam yang Zilin buat tadi, dia terus masuk dalam persamaan. Ada murid dia akan masuk dalam persamaan ini. Salah. Ya, salah. Sebab dia dah kata daripada graph, from the graph. So mesti guna graph. Yang ini you jadi kuasakan dia dapat ini. Graph saya tak sama dengan skema. Jadi saya akan pegang dengan saya punya jawapan. So ini adalah N1. So ini 3, 4, 5, 6 markah. 6, 7, 8, 9. Saya ada tertinggal 1 markah. Di mana? Di sini. Apabila you dapat tukar kepada linear law, ini akan dapat 1 markah. So jumlah markah 10 markah. Okay, ini penting. Mesti kena tunjuk. Macam mana you tukar tu linear law akan dapat markah. Boleh faham? Boleh faham soalan 1? Boleh. Okay. Okay, good.